Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Selina binti Burhan. Nombor matriks BA21110214. Saya akan membentangkan strategi perundingan dan timbang tara yang bertajuk isu-isu perundingan kolektif yang sukar mencapai jalan penyelesaian dan strategi perundingan yang sesuai, iaitu di Kesatuan Pekerja Hotel, Resort dan Restoran di Sabah. Kesatuan Sekerja di Sabah, khususnya dalam sektor perhotelan, memainkan peranan yang sangat penting dalam melindungi hak dan kebajikan pekerja. Fungsi utama kesatuan ini bukan sahaja terhad kepada memperjuangkan aspek ekonomi pekerja seperti gaji dan faedah, tetapi juga bertindak sebagai wakil dalam perundingan kolektif dengan majikan untuk memastikan keadilan dan kesaksamaan di tempat kerja. Kesatuan Sekerja ini berusaha untuk memastikan bahawa setiap pekerja mendapat hak yang sewajarnya seperti gaji minimum yang mencukupi dan bayaran kerja lebih masa yang adil sesuai dengan Undang-Undang Buruh dan Standard Ekonomi Semasa. Satu contoh adalah kes yang melibatkan pekerja di Hotel Shangri-La Sabah, di mana Kesatuan Sekerja memainkan peranan penting dalam memperjuangkan isu gaji minimum yang tidak dibayar mengikut peraturan serta upah kerja lebih masa yang tidak setimpal. Walaupun berdepan dengan cabaran dan penolakan dari pihak majikan, Kesatuan Sekerja terus berusaha melalui pelbagai rundingan dan tindakan undang-undang untuk memastikan pekerja mendapat perlindungan yang sewajarnya. Ini menunjukkan bahawa Kesatuan Sekerja adalah komponen penting dalam mengekalkan keseimbangan kuasa antara majikan dan pekerja serta memastikan kepentingan pekerja dilindungi dalam pelbagai aspek pekerjaan mereka. Seterusnya, kita masuk pada isu-isu perundingan kolektif yang sukar mencapai jalan penyelesaian. Yang pertama iaitu isu gaji minimum di Hotel Shangri-La Sabah, yang mana ia mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapatkan bayaran yang setimpal dengan keperluan hidup asas mereka. Pada tahun 2008, pekerja di hotel ini tidak dibayar mengikut kadar gaji minimum yang ditetapkan, yang sepatutnya menjamin mereka mampu memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan perbelanjaan harian mereka. Kesatuan Sekerja yang berperanan sebagai wakil pekerja telah berusaha keras untuk memperjuangkan kenaikan gaji minimum daripada 800 kepada 1,200 melalui proses perundingan kolektif. Walaupun tuntutan ini adalah untuk memastikan pekerja mendapat pendapatan yang lebih adil dan mencukupi, perundingan tersebut menemui jalan buntu akibat penolakan daripada pihak majikan yang memberikan pelbagai alasan untuk tidak memenuhi permintaan tersebut. Situasi ini mengakibatkan pekerja terpaksa terus bertahan dengan gaji yang tidak mencukupi meskipun kos sara hidup terus meningkat. Kesatuan Sekerja terpaksa membawa isu ini ke Mahkamah Perusahaan untuk mencari jalan penyelesaian yang adil bagi pekerja. Namun, sehingga kini isu tersebut masih belum diselesaikan. Kes ini menunjukkan betapa sukar dan kompleksnya proses perundingan kolektif, terutama apabila melibatkan tuntutan asas seperti gaji minimum yang sepatutnya menjadi hak pekerja tanpa kompromi. Seterusnya, isu yang dibincangkan juga adalah berkaitan upah kerja lebih masa. Isu upah kerja lebih masa di Hotel Shangri-La Sabah telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja apabila mereka mendapati bayaran yang diterima tidak mencukupi dan tidak setimpal dengan usaha tambahan yang telah dilakukan di luar waktu kerja biasa mereka. Bagi pekerja, upah kerja lebih masa adalah hak yang dijamin di mana mereka sepatutnya menerima bayaran tambahan yang berpatutan sebagai ganjaran bagi kerja melebihi jam yang telah ditetapkan. Namun, pihak majikan memberikan alasan bahawa kejatuhan keuntungan syarikat dan dasar produktiviti menjadi faktor utama yang menyebabkan kadar upah lebih masa mereka dikurangkan. Pekerja berpendapat bahawa alasan ini tidak adil kerana mereka telah melaksanakan tugas tambahan dengan harapan menerima bayaran yang sesuai untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Walaupun pihak majikan cuba membenarkan tindakan mereka melalui justifikasi kewangan dan dasar produktiviti, pekerja merasakan bahawa hak mereka untuk menerima bayaran lebih masa yang layak telah dinafikan dan menjadikan isu ini sebagai satu lagi cabaran besar dalam hubungan antara pekerja dan majikan di hotel tersebut. Berdasarkan isu-isu perundingan tersebut, terdapat strategi yang dicadangkan. Rundingan antara Kesatuan Sekerja dan majikan Hotel Shangri-La dianggap sebagai rundingan bergantung ataupun deadlock kerana tiada penyelesaian yang memuaskan dicapai. Isu utama ialah kenaikan gaji minimum pekerja dari 800 ke 1,200 yang ditolak oleh majikan menyebabkan kes ini berlarutan selama 5 tahun dan masih di peringkat mahkamah. Selain itu, isu pembayaran upah kerja lebih masa juga menemui jalan buntu dengan pekerja merasakan upah yang diterima tidak setimpal. Rundingan ini menunjukkan perlunya tindakan lanjut seperti perundingan tambahan campur tangan atau proses perundangan untuk mencapai penyelesaian.
Kesimpulannya, perundingan kolektif antara Kesatuan Sekerja Hotel, Resort dan Restoran Sabah dengan pihak pengurusan Hotel Shangri-La memperlihatkan cabaran yang dihadapi oleh pekerja dalam usaha mendapatkan hak mereka, yang mana kes pertama yang melibatkan isu overtime ataupun kerja lebih masa telah menunjukkan bahawa setiap tenaga yang diperuntukkan oleh pekerja di setiap jam kerja di waktu luar jam kerja perlu dibayar mengikut prosedur Undang-Undang Pekerjaan. Bukan itu sahaja, kes kedua juga menjelaskan bagaimana sebahagian kes tidak mendapat jalan penyelesaian. Kes itu juga menunjukkan bahawa tidak semua perbincangan menghasilkan penyelesaian dan terpulang kepada kedua-dua pihak yang berunding untuk bersetuju bagi mendapatkan dan memberikan hak di pihak masing-masing.